uh, Yang Bertuan Agong menitahkan Perdana Menteri yang akan dilantik ini mesti mengabsahkan pelantikannya dalam parlimen pada yang bermula pada 6 hari bulan. 6 tu dia Agong datang bertitah, 7 hari bulan dia mesti bawa usul undi percaya. Yang ini yang Tan Sri Muhyiddin tidak buat dahulu. Dan kalau tidak betul diurus, 7 hari bulan 9 ini akan jadi satu perkara yang luar biasa lagi mungkin dalam parlimen, yang menyaksikan PM ini akan diuji kembali keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Tapi yang menyebabkan Agong suka pada hari ini sehingga mengheret sama Raja-Raja Melayu untuk melantik PM yang ke-9 ini, menggambarkan betapa sikap dan perangai orang politik itu yang menyebabkan pada hari ini keadaan menjadi complicated. Dan kalau tidak betul diurus, 7 hari bulan 9 ini akan jadi satu perkara yang luar biasa lagi mungkin dalam parlimen, yang menyaksikan PM ini akan diuji kembali keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Itulah sebab yang saya terangkan. Patutnya parlimen dulu memutuskan siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Maknanya Speaker Dewan Rakyat yang patutnya menerima agenda pelantikan Perdana Menteri ini. Setelah bertengkar dan dapat undi yang cukup, baru dibawa ke Yang Bertuan Agong. Jadi kita masih lagi tergantung perkiraan perlembagaan yang mengatakan di bawah kuasa Yang Bertuan Agong berdasarkan hemat kepercayaan dia. Bagaimana yang dia boleh mendapat mengatakan itu sebagai satu kepercayaan jika ia berlaku di luar Dewan. Jadi begitu juga yang seperti yang Muhammad cakap tadi, pengkhianatan berlaku, bagaimana kerajaan ini runtuh dengan dikira sebagai pengkhianatan kerana ia berlaku di luar Dewan. Dan itu saya bersetuju dengan Speaker Dewan Rakyat. Dia masih lagi mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional dulu masih lagi menjerti kerana kenyataan UMNO hanya sekadar menarik diri tetapi tidak dimaklumkan, tidak menghormati Dewan Rakyat. Jadi maknanya kita perlukah satu reformasi perlembagaan dan juga menukar balik konsep pemilihan Perdana Menteri dan juga disiplin ahli-ahli parlimen yang suka lompat-lompat ni. Saya rasa Datuk Zahrin, saya bersetuju kalau itu menjadi satu perbahasan intelektual. Tak apa kita explore falsafah ataupun apapun sistem yang wujud dalam dunia ini. Sebab politik ini dia dinamik, dia bukan beku. Dia akan berkembang. Tamadun dunia pun berubah, berkembang. Saya tidak boleh menafikan satu masa nanti Malaysia juga akan mengubah ataupun mencari pendekatan baru sebagai negara maju yang lain melalui satu transformasi atau reformasi pentadbiran dalam negara mereka. Itu mungkin boleh berlaku, dan ia adalah merupakan satu proses. Bukan kita bercakap ni kita nak melanggar, menentang perlembagaan ataupun kita nak menderhaka kepada Seri Paduka Baginda. Tidak, sistem itu sendiri boleh berubah. Kerana negara itu boleh berubah mengikut keadaan dan mengikut situasi politik pada ketika itu. Begitulah dunia ini dibangunkan, pembangunan politik dunia ini. Cuma berbalik pada sistem tadi, speaker juga kita bercanggah pandangan dengan speaker dalam sidang Dewan yang baru ini, yang 4 hari itu, kerana banyak perkara-perkara yang kita rasa perlu diperbetulkan. Tapi seseorang PM itu, Datuk Zahrin, boleh jatuh sama ada dalam parlimen ataupun di luar parlimen. Dua-dua ada precedence. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Yang terbaik ialah kalau kita boleh masuk ke dalam parlimen. Tetapi sebab itu kenapa kita perhatikan bila Yang di-Pertuan Agong bertitah dalam suratnya dan dalam pertemuannya dengan ketua-ketua parti pada hari Isnin, waktu main ketua-ketua parti, dan suratnya yang keluar pada istana itu, Yang di-Pertuan Agong menitahkan Perdana Menteri yang akan dilantik ini mesti
mesti mengabsahkan pelantikannya dalam parlimen pada yang bermula pada 6 hari bulan. 6 tu dia Agung datang bertitah, 7 hari bulan dia mesti bawa usul undi percaya. Yang ini yang Tan Sri Muhyiddin tidak buat dahulu. PM yang ke-8 dalam apa juga caranya pun kita setuju tak setuju, protes tak protes, Agung dah lantik dia. Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin bawa usul percaya. Sebab yang boleh ini sistem parlimen pula. Ada perbahasan. Speaker kata tangan I terikat. Tangan dia terikat. Kenapa? Dia mesti bertindak atas penasihat ketua majlis. Ketua majlis itu adalah Perdana Menteri. Jadi sepatutnya Tan Sri Muhyiddin pada waktu itu yang telah mendapat perkenan yang Pertuan Agong mesti membawa usul percaya. Ini yang kita minta dahulu. Pernah diminta? Ya. Usul dibawa oleh Langkawi. Remember that? Ya. Ketua Pembangkang membawa usul itu. Foundation. Mesti bawa usul percaya. Tapi dia ignore lah. Di pihak kami, kita nak bawa usul undi tak percaya. Serupa je. Kalau kita bawa undi tak percaya, dia harus bentang. Kalau undi itu diterima oleh speaker, bentang dia yang dia ada undi percaya. Kalau PM yang bawa di pihak dia, namanya undi percaya. Dia mesti proof dia ada cukup majoriti. Barulah maknanya apa yang Datuk Zahrin sebut tadi, sempurna bagi segi amalan dalam parlimen. Itu sistem parlimen. Tetapi sekiranya berlaku yang disebut tadi beberapa orang MP UMNO yang menarik 14 orang yang speaker kata dia tidak boleh buat apa-apa. Di situ kita agak mempertikaikan speaker. Kerana pada ketika dia menerima surat Yang Berhormat Gua Munsang, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia terima, dia istihar. Dan dia ubah tempat duduk. Jadi kenapa yang 14 orang yang daripada UMNO itu yang membuat kenyataan dia tak istihar. Oh, dia kata nanti dia tak nak masuk dalam krisis. Tak bolehlah macam itu. Jadi kita harus melihat konsisten. Di sini timbulnya integriti, kewibawaan PM, Perdana Menteri, Parlimen itu sendiri mesti melihat kepada bagaimana tertegaknya peraturan itu. Ini yang semua yang harus kita jaga. Tentang bagaimana di masa hadapan, mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang besok, generasi anak kita besok, mungkin kita rasa ini tak sesuai. Kita pun sedang fikir sekarang ini. Macam mana kita nak elakkan jual beli wakil rakyat ini? Mungkin dengan cara Eropah, dengan cara Amerika, dengan saya sebut tadi proportionate representative. Dia undi parti je dulu. Berapa persen dia dapat? Kemudian daripada persen itu adalah menggambarkan perwakilan dia dalam dewan sama senat atau dewan rakyat mereka. Jadi itu mungkin boleh. Dan ingat sebelum saya akhiri topik ini, Tan Sri Muhyiddin ucapan terakhirnya sebelum tu dia buat satu offer. Dia buat satu tawaran kan? Dia sebut kita nak buat reform. Akta lompat parti. Dia sebut. Dia sebut Ketua Pembangkang akan diberikan kedudukan sebagai taraf Menteri Kanan. Disebut tentang reform. Maknanya di akhir era dia pun faham bahawa dia telah dikhianati. Dia pun dikhianati. Kenapa? Sebab itu dia sebut akta lompat parti. Akta lompat. Akhirnya sebab itu hukum dunia ni ialah di samping kebijakan, mungkin licik dalam politik, pandai berpolitik, tapi hingga juga balasan dunia ini. Bila kamu mengkhianati, satu hari besok kamu juga akan dikhianati. Saya nak tanya, masalah pakatan apa ni? Dan sekarang hari ini dah diumumkan. Adakah anda fikir, Alhamdulillah, kerana parti Pakatan Harapan tidak jadi Perdana Menteri, kerana Ismail Sabri mempunyai tugas yang besar, mencuci segala tanda, segala rumah dalam dapur yang ditinggalkan Yang Muhyiddin. Semua orang tahu ada kerosakan itu. Jadi kalaulah hari itu ada sokongan kepada Pakatan Harapan untuk menjadi Perdana Menteri, saya rasa dia pun terlalu sukar untuk membersihkan keadaan rumah itu. Jadi apa pandangan YB
Adakah Wabi selepas dapat pengumuman tu tarik nafas panjang? Oh syukur tak dapat. Maknanya tidak bersungguh sangat, tapi kalau dapat okey, tak dapat pun lagi alhamdulillah. Kan ada. Sebagai orang politik ataupun dalam kehidupan ini, bila kita orang kata dah usaha sampai ke keringat yang terakhir, kita sebut adalah hikmahnya tak dapat. Orang putih kata blessing in disguise kan. Tapi itu setelah kita berusaha. Kita bukan apa, kita menawar. Oleh kerana kita dipilih oleh rakyat dalam PRU yang ke-14. Mandat itu ada pada kami. Masih ada lagi, ya. Itulah tanggungjawab kita untuk buktikan kepada rakyat. Kita berjuang untuk ambil balik. Ambil balik ini, Datuk Zahrin, betul bukan mudah. Ambil balik hari ni COVID 23,000. 23,000 ya. Ekonomi dan seumpamanya. Tapi ini tanggungjawab kerajaan. Tanya kami, contohnya kalau PS bersedia atau tidak, kami bersedia. Kami ada leadership. Kami ada pengalaman jadi menteri. Kami boleh provide leadership yang kami lihat tidak ada kepada kerajaan yang lepas. Contoh yang paling mudah saya nak sebut, bukan untuk memperlekeh, Menteri Kesihatan. Ya. Mana dia pergi masa COVID? Menteri Spanish Fly. Ya. Mana dia? We must show your leadership. Jadi menteri ini, Datuk Zahrin, leadership. You mesti provide leadership. Ya. Bukan you mesti tahu semua kuman ni besar mana, mikrob ni apa. Bukan itu. Ya. Itu tugas lain. Itu tugas doktor lah. Ya. Itu tugas ketua pengarah kesihatan lah. Nak tahu vaksin mana nak pakai, effectiveness-nya macam berapa peratus. Menteri leadership. Saya bagi contoh. Dulu tentera merah menyerang bangunan AIA. Ya. Tampil Tan Sri Ghazali Syafiee. Ya. Menteri Negeri. Saya Dia provide leadership. Ya. MH370 terhempas. MH17 terhempas. Tampil Menteri Pengangkutan memberikan penerangan. You face the public. Ya. Tunjukkan kepimpinan. Apa nak buat? Apa rancangan kita? Tentera Sulu dikatakan menyerang Sabah pada waktu itu. Sehingga berlakunya darurat Sabah pada waktu itu. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan tampil membuat kenyataan politik. Kenyataan untuk negara. Ini menjawa rakyat. Hari-hari ribuan, ratusan yang mati. Kes meningkat daripada 1,000 sampai 23,000. Menteri tak muncul. Ini yang kita rasakan. We must provide leadership. Inilah tugas seorang menteri. Jadi saya rasa kalau kita diberikan peluang, kita dah menawar, saya rasa kita yakin kita boleh buat. Kita ada kepakaran kita. Kita boleh panggil balik mereka-mereka yang pakar ini untuk selamatkan negara. Tapi ialah dah ditakdirkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mendapat tanggungjawab. Kita wish him all the best dan kita tengok macam mana secara objektif sebagai rakyat, sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin politik, apa yang boleh kita bantu untuk negara. Ini bukan kita harus tepuk tangan, ya. Kita harus orang kata mempersenda perkara yang telah kita terima pada hari ini. So kita tunggu dulu tawaran mereka dan apa yang boleh kita bantu untuk selamatkan negara. Tawaran daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Berdasarkan kepada kenyataan pengurusi Majlis Presiden PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa Istana Negara ada menyebut pembaharuan politik. Yang mana memberi maksud supaya unity government ini diwujudkan. Jadi kalau Datuk Ismail Sabri sekarang dalam keadaan yang kritikal 114, maknanya dia mempunyai majoriti dalam 5 orang dia. Kalau adalah format pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri ini mewujudkan war cabinet atau kabinet perang seperti yang dilakukan oleh Sir Winston Churchill, adakah Pakatan Harapan akan terima secara terbuka tanpa syarat? Kita tunggu dulu. Kita tunggu apa yang dia akan offer. Sekiranya dia nak lah. Ya.
saya faham dalam titah tuanku, tapi dia tidak bertulis. Itu titah. Tahulah mungkin tuanku faham dia tidak boleh involve dalam politik ini, ya. Tapi dia hanya bertitah. Tapi kalau itu menjadi suatu condition, itu kita tak tahu apa conversation, ya, perbualan tuanku dengan PM ke-9 sebelum ini. Tapi kalau itu yang dia kemukakan, PH akan bincang. Kerana PH juga bertanggungjawab. Kita pembangkang, kita mahu melaksanakan tugas check and balance. Kita dah buat sebaik mungkin dalam parlimen. Ini masalah negara. Ya, kita tunggu dulu. Mudah sebut unity government. Saya pun secara berseluruh pagi tadi pun berbual dengan kawan-kawan pada UMNO. Dia kata macam mana kalau unity government? Saya kata you parti berapa orang? Dah ramai tu, saya kata UMNO-nya, Bersatunya. TPM siapa? Saya kata. Nanti gaduh lagi. Banyak yang tak tu. PAS lagi. Kemudian GPS lagi. Itu tak cukup. Kursi tak cukup. Nak apa kami lagi? Tapi tak apalah. Kalau nak betul-betul ke arah menunjukkan satu matlamat untuk, pertama, kita perangi COVID. Yang kedua, pulihkan ekonomi. Bentuk satu mungkin kabinet perang. Mungkin bukan 32 menteri. Mungkin yang 9 orang, ketua-ketua parti saja. Parti. Ataupun memegang portfolio yang ada kaitan untuk melawan pandemik. Itu kita tengoklah. Kita tengok condition itu. Benar-benar pada perhitungan kita, kita boleh contribute tanpa ada gangguan, ya, tanpa ada syarat-syarat yang mengikat kita, ya, kita boleh fikirkan. Sebab, tapi bagi saya nak cakap malam ini, semua yang akan berlaku, kita akan muktamadkan atas nama Pakatan Harapan. Sebab kita sebenarnya sudah pernah ada kabinet perang waktu Mageran tahun 69 yang mengandungi 7 menteri saja. Masa itu yang pastinya Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Undang-Undang, Menteri Penerangan, itu anggota tetap dalam Majlis Keselamatan Negara hari ini. Dan dulu ada Tun Sembantan selaku Menteri Perpaduan, kerana itu pergaduhan kaum. Jadi mungkin kali ini ada Menteri Kesihatan kerana kita nak lawan pandemik. Jadi saya rasa kalau diadakan kabinet perang, dia hanya ketua parti saja. Dia tak ada timbalan, tak ada apa untuk tempoh. Dan bagaimana pendapat kalau kabarnya lah, ada desas-desus mengatakan jika nak dilakukan kabinet perang ini akan berlaku lagi darurat untuk tempoh 6 bulan lagi selepas Perdana Menteri ke-9 ni mengangkat sumpah. Apa pula pandangannya? Saya rasa tak perlu darurat. Sebab yang dipohon oleh Tan Sri Muhyiddin dulu pun hampir setahun dah. Darurat. Tak ada satu section pun darurat yang digunakan untuk COVID. Untuk kita memerangi COVID. Pada saya cukup dengan akta-akta yang ada. Smaller the cabinet. You kecilkan saiz kabinet. Tubuhkan kabinet perang kalau betul begitu, fokus, dan dengan sistem yang ada kita boleh. Dan dalam parlimen kita boleh bincang tentang bajet. Ini bajet memerlukan sokongan parlimen. Kalau betul kita melihat berlakunya ketelusan, berlakunya perbelanjaan yang menasabah, ketua-ketua parti akan report balik kepada parti, kepada ahli parlimen dalam parlimen. Jadi kalau contohnya tubuh kabinet perang ni bulan September ni katakanlah, akhir Ogos, bulan 10 kita nak bentang bajet. Jadi kalau betul kita nampak very practical, objective, for the sake of rakyat, for the country, jadi saya tak ada masalah kita nak luluskan bajet. Tak perlu ada darurat. Jadi be practical. Yang pentingnya anggota itu mestilah capable, wibawa dan mampu untuk menyelesaikan dua isu besar, iaitu COVID dan juga ekonomi. Pulihkan ekonomi.